السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى شرف النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أزواجه وذريته والصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ولمشائخنا ولمعلمينا ولوالدينا ولأزواجنا لأولادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم آمين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله، إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم، وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. Yang berusaha ayahanda pengerusi barisan ahli jawatan kuasa, Ashabul Fadilah, Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, ibu, ayah yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sama-sama kita rafa'kan setinggi-tinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kerana Allah Subhanahu wa ta'ala beri peluang dan ruang untuk sama-sama kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah yang mulia ini. Mudah-mudahan kita semua dilimpahi kerahmatan, kebahagiaan dunia dan akhirat, insya-Allah. Allahumma amin. Tuan-tuan yang dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah telah jadikan kita, pilih kita jadi orang Islam. Ramai-ramai bilangan manusia yang Allah ciptakan, lahirkan atas dunia ini, kita jadi orang Islam. Mudah-mudahan kita dapat jaga agama Islam ini dengan baik, dengan kehidupan kita ini, dengan peraturan Islam. Sebagaimana hadis yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan pada malam ini, kita berada dalam, disebut dalam peraturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Daripada awal bangun kita hingga kita nak tidur balik nanti, semua dalam, kalau orang Islam kena ikut peraturan baru dia selamat. Dalam soal akidah, dalam soal ibadah,
dalam soal muamalat, dalam soal jinayat, munakahat, semuanya tu adalah peraturan yang Allah tetap bagi orang yang beriman. Hidup bermasyarakat, hidup bernegara, hidup bersosial, hidup bersahabat, hidup berkawan, hidup berkepimpinan, hidup sebagai rakyat, hidup sebagai pemimpin, hidup sebagai imam, hidup sebagai makmum, hidup sebagai ahli jemaah. Semua tuan-tuan ada peraturan Allah Subhanahu Wa Taala yang mengikat kita. Dan perkara inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis pertama yang saya nak berkongsi baca dengan tuan-tuan malam ini, hadis pada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Dunia ini, kata Nabi, merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman dan syurga bagi orang kafir. Kita orang Islam sebagai individu, sebagai siapa saja kita, bila mana mengucapkan dua kalimah syahadah, lahir sebagai orang Islam, kita diikat dengan peraturan. Tak boleh nak buat apa saja. Kita buat sesuatu ada neraca pahala dan dosa. Itu orang kata, kalau kita fikir panjang, itulah penjara bagi kita orang Islam. Di dunia itu penjara kita. Nak buat apa pun, fikir banyak kali, adakah ia merupakan pahala atau dosa? Ada benda ni Allah redha atau Allah murka? Dan ini disebut, orang yang faham perkara ini, sebagaimana disebut oleh para ulama, bagi seorang mukmin, dunia ini tidak lebih dari sebuah penjara, di mana dia tidak bebas melakukan sesuatu perkara semahunya, kerana ada peraturan atau syariat yang mengekangnya, yang memagarnya agar tidak terlepas dari pagar syariat. Dan benda ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dapat jaga pagar ini dengan baik, jaga syariat ini dengan baik sebagai orang Islam. Dan disebut tuan-tuan, sebagaimana hadis yang kedua, hadis juga daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, taji'ul a'mal yaumal qiyamah. Segala amal akan datang pada hari kiamat. Hadis ni yang saya berkongsi baca tuan-tuan ni ada dalam kitab Mustika Hadis yang diterbitkan oleh Jabatan Perdana Menteri. Hadis yang berkaitan dengan Islam ni agama yang Allah redha dan yang kita kena jaga, pelihara sama-sama, syiar dan syariatnya. Kata Nabi, setiap amal manusia ni akan dibawa datang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Fataji'us salah. Di antaranya, kata Nabi, yang dibawa datang ni sembahyang di hadapan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu fataqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhan aku, ana salah, akulah sembahyang. Fayaqul, maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman kepada sembahyang ini, innaki ala khair, tujuan engkau itu baik, tetapi engkau saja belum cukup. Wa taji'us sadaqah was-siyam wal a'mal. Kata Nabi, kemudian datang pula sedekah, puasa dan amal-amal yang lain. Kullu dhalika yaqul, kullu dha yaqulullah. Semua yang datang dibawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini, Allah kata kepada mereka, innaka ala khair, sesungguhnya engkau, tujuan engkau adalah baik, tetapi belum cukup baik, belum cukup sempurna. Thumma yaji'ul Islam, kemudian dibawa datang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ialah Islam. Fayaqul, lalu dia berkata, ya Rabbi, wahai Tuhanku, antas salam wa anal Islam,
Engkaulah Tuhan yang bernama As-Salam, yang bersifat yang bernama As-Salam. Nama salah satu nama Allah, Asmaul Husna As-Salam. Islam ni datang pada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, dia kata Antas Salam, engkaulah Tuhan yang bersifat bernama As-Salam. Wa anal Islam, dan akulah Islam. Fayaqulullah, maka Allah berfirman, Allah berkata kepada Islam, innaka ala khair, tujuan engkau tu baik. Al-yawm akhudhu wa bika u'ti, yakni ajzi. Kata Allah kepada Islam, pada hari ini dengan sebab engkaulah aku menerima, dan dengan sebab engkaulah juga aku memberi balasan. Dan hadis ini, hadis yang kedua yang saya cerita ni tuan-tuan, nak cerita tentang betapa kita kena jaga betul-betul Islam. Islam ni kena jaga betul-betul, jangan bagi rosak. Sekali dia rosak, habis rosak segala amalan yang kita buat selama ni. Dan sebagai orang Islam, kita disuruh jaga agama ini dengan baik. Kenapa tuan-tuan? Setiap amal bermula dengan sembahyang, zakat, puasa, lain-lain, semua ni akan datang dipersembahkan di hadapan Allah. Tetapi kalau tidak sempurna iman dan Islam, belum tentu amalan sembahyang yang kita buat itu diterima, diberi ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini istifadah yang penting, faedah hadis yang penting untuk kita ambil tahu. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan? Kita hidup antara benda yang boleh merosakkan Islam kita ini ialah dengan dunia yang sedang kita duduk. Dunia ini dia boleh menjadi, kalau tidak diurus dengan baik, dia akan merosakkan agama Islam yang ada dalam diri manusia. Apa maksud dunia tuan-tuan? Dunia ni tuan-tuan disebut perkara yang selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Alam ini yang sedang kita duduk ni, sama ada duit, harta, wanita, pangkat, darjat, itu semua unsur-unsur dunia yang boleh merosak agama yang ada dalam diri manusia. Dan perkara ini tuan-tuan disebut oleh Nabi SAW dalam hadis yang ketiga yang saya nak berkongsi baca ini, sebagaimana hadis daripada Ka'ab bin Iyad radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi SAW dengan sabdanya, inna likulli ummatin fitnatan, sesungguhnya bagi setiap umat itu ada fitnahnya, ada ujiannya. Wa fitnatu ummati al-mal, dan kata Nabi, dan fitnah terhadap umat aku ini adalah harta yang diberi pinjam oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat aku. Tuan-tuan, ni ada benda yang kalau tidak diurus dengan baik boleh jadi rosak kehidupan beragama kita. Dan perkara inilah yang disebut oleh Nabi dalam hadis yang berikutnya, yang berkaitan dengan dunia ini tuan-tuan, yang berkaitan dengan harta, yang berkaitan dengan duit ini. Kerana benda inilah yang menyebabkan kita keluar daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang dengan sebab harta dia lupa nak ingat kepada Allah. Dengan sebab harta dia lupa nak sembahyang. Dengan sebab harta dia lupa Islam. Dengan nak dapat sikit daripada habat dunia, dia meninggalkan agamanya. Di benda inilah yang Nabi sebut. Hadis daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sabdanya, ta'isal abdu dinar, celakalah hamba dinar. Hamba dinar ni duit ni lah, dinar ni duit emas. Dan Nabi sebut ta'isa abdu dirham, celakalah hamba dirham, duit perak, mata wang perak. Kata Nabi, ta'isa abdul khamisah, celakalah hamba pakaian, orang yang bermewah-mewah dengan pakaiannya.
pakai baju yang lawa-lawa, yang mahal, tujuan nak menunjuk pada orang. Ni Nabi sebut celaka. Ta'isa Abdul Khamilah, celakalah bagi hamba pakaian yang dibuat daripada sutera. In u'tiya radiya wa illam yu'ta sakhita. Ni Nabi sebut. Dunia ni, duit ke harta ni, kata Nabi, jika dapat, jika diberi dia redha. Tapi kalau tak dapat, dia murka. Tuan, ni yang kata, istilah orang kata hari ni, duit ni, kalau tak ada duit, susah hati. Kalau ada duit, lagi susah hati. Dan dengan sebab duit, manusia susah hati. Orang kerja makan gaji. Awal minggu pertama tu suka hatilah. Minggu kedua dah mula susah hati. Sebab dah duit gaji dah habis. Orang yang duit banyak pun susah hati. Takut duit diambil orang. Dan susah hati sebab banyak duit. Tuan-tuan, disebut, sebagaimana disebut kalimah dinar ini, kalimah dinar, sebagaimana disebut oleh Malik bin Dinar, kalimah dinar adalah gabungan daripada dua patah perkataan. Din dan nar. Din tu agama, nar tu api. Disebut oleh para ulama, kalaulah kita mengambil dengan cara yang betul, kita ikut agama. Tapi kalau diambil harta itu dengan cara yang tidak betul, dia akan dibakar dengan api. Kan? Tu penting, kena jaga. Nak buat sesuatu perkara, Islam kena dulu fikir dulu, ni apa kata Islam. Tu Islam didahulukan dalam segala perkara. Apa benda yang kita nak buat, apa benda yang kita sebut, apa benda yang kita nak buat dalam dunia ini, Islam ni kena didahulukan. Dan kalimah dirham juga, tuan-tuan, disebut antara kalimah yang digabungkan. Ada kalimah yang ada perkataan ham. Ham ni, tuan-tuan, penyakit keluh kesah. Tuan-tuan, keluh kesah. Manusia kalau tak ada duit memang susah hati. Susah hati. Benda inilah menyebabkan manusia hilang had sempadan dirinya bila mana tiada benda ni, atau menjadi hamba kepada dunia ini. Dunia yang dipenuhi dengan duit. Kalau duit menguasai diri dia, semua benda dia akan buat. Tuan-tuan, hari ni kita boleh pergi sembahyang jemaah lagi. Kalau satu hari nanti kita kaya, belum tentu kita boleh datang salat jemaah. Wala'ayazubillah. Ketika itu baru kita tahu fitnah berkaitan dengan harta ini sangat menakutkan manusia. Kalau tidak diurus dengan baik, salah satu sebab akan merosakkan agama bagi seorang manusia itu orang beriman ialah hartanya. Benda inilah yang disebut kepada kita oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bila mana kita sebut tentang Islam ini, tentang hari ini dalam suasana merdeka, kita duduk sambut merdeka setiap tahun 31 Ogos sambut merdeka. Tapi berapa ramai orang yang sambut merdeka, dia fikir satu hari adakah dia merdeka. Dunia mungkin kita boleh merdeka, penjajah dah keluar pada negara kita dan kita boleh perintah dari negara kita sendiri. Tapi tuan-tuan, hakikat yang paling benar untuk kita hadapi ialah pada hari kiamat, adakah kita merdeka daripada api neraka. Entah ni benda yang disebut, yang difikirkan oleh para ulama. Untuk ingatan saya yang bercakap, tuan-tuan yang mendengar, kerana apa tuan-tuan, kalau kita tidak menjadi orang Islam, kita tidak akan bebas daripada api neraka. Itu hakikat sebenar. Itu yang disebut. Bila mana Allah jadikan kita orang Islam, jaga agama ini dengan baik. Kenapa Islam inilah yang akan membebaskan kita daripada api neraka. Dengan sebab Islam ni kita dapat rahmat daripada Allah. Dengan rahmat itulah Allah akan bebaskan kita daripada neraka. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tuan-tuan, saya nak bersebut satu Nabi pernah mengutus satu surat kepada Raja Najasyi. Surat ni dibawa oleh Ja'far bin Abi Talib dalam peristiwa hijrah. Nabi hantar beberapa orang sahabat pergi berhijrah, hantar sahabat-sahabat yang awal masuk Islam, menerima tentangan yang sangat kuat di Mekah. Akhirnya Nabi diperintah oleh Allah hantar beberapa orang sahabat pergi hijrah ke Habasyah.
Dalam Nabi hantar delegasi hijrah itu, Nabi utus satu surat yang dibawa oleh beberapa orang sahabat Nabi, antaranya Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, sepupu Nabi, anak kepada Abu Talib, abang kepada Sayyidina Ali. Antara yang Nabi tulis dalam surat itu kepada Raja Najasyi, entah ni nak ada penting yang kita ambil tahu tentang sirah ini. Antara benda yang Nabi tulis dalam surat itu, yang Nabi utus kepada surat itu kepada Raja Najasyi, disebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Hadza kitabun min Muhammadin Rasulillah ila Najasyi al-Asham Azimil Habasyah. Nabi kata, ini adalah perutusan daripada Muhammad kepada Nabi Muhammad Rasulullah kepada Najasyi al-Asham, al-Asmah nama dia, An-Najasyi al-Asham, pemerintah, ketua, sultan, raja kepada negara Habasyah. Nabi sebut, salamun ala man ittaba'al huda, kesejahteraanlah bagi sesiapa yang mengikuti petunjuk ia serta beriman kepada Allah. Wa amana billahi wa rasulih, orang yang beriman dengan Allah dan Rasulnya, orang yang akan dapat kesejahteraan, kata Nabi. Wa syahida an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, kata Nabi dalam suratnya kepada Raja Najasyi ini, mereka yang akan dapat kesejahteraan oleh mereka yang bersaksi bahawa tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, yang tidak ada sekutu bagi Allah. Kata Nabi lagi, lam yattakhidh sahibatan wala walada, Allah yang tidak mempunyai teman pendamping dan tidak mempunyai anak. Wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan orang yang akan dapat kesejahteraan ialah orang yang bersaksi bahawa Muhammad itu hambanya dan rasulnya, Rasulullah. Wa ad'uka bidi'ayatillah, kata Nabi dalam surat ni kepada Raja Najasyi ini, aku menyeru engkau wahai Najasyi dengan seruan Islam, seruan daripada Allah. Fa inni ana Rasulullah, maka sesungguhnya aku adalah Rasulullah. Fa aslim taslam. Ni kalimah penting tuan-tuan. Ni Nabi sebut dalam surat Raja Najasyi ini, Nabi sebut kepada Najasyi, fa aslim taslam, masuk Islamlah kamu, nescaya kamu akan selamat. Dan Nabi menyebut satu ayat, potongan ayat Al-Quran, qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Nabi sebut satu potong ayat Al-Quran dengan firman Allah Subhanahu wa taala, katakanlah wahai Muhammad, wahai ahli kitab, marilah kepada satu kalimah yang bersamaan antara kami dengan kamu, yaitu kita semua tidak menyembah melainkan Allah dan kita tidak sekutukan dengannya sesuatu jua apapun. Dan jangan pula sebahagian daripada kita mengambil akan sebahagian yang lain untuk dijadikan orang-orang yang dipuja dan didewa selain daripada Allah. Kemudian jika mereka ahli kitab itu berpaling dengan menerimanya, maka katakanlah kepada mereka, saksikanlah kamu bahawa sesungguhnya kami adalah orang-orang Islam. Dan Nabi sebut, fa in abaita fa'alaika ithmun an-nasara min qaumik. Nabi sebut kepada Raja Najasyi, jika engkau menolak, engkau tak mau terima surat yang aku tulis ini,
maka engkau akan tanggung dosa seluruh orang Nasrani daripada kaummu. Ini Nabi sebut. Bila mana Raja Najasyi terima surat ni daripada Nabi, dia pun ambil surat ni, dia pun tulis balik surat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ni dicatat ni dalam Imam Al-Bahaqi tulis dalam kitab Sunnah, dalam hadisnya. Dan disebut Raja Najasyi balas balik surat Nabi, dia sebut Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ila Muhammadin Rasulillah minan Najasyi ashamah. Surat ini aku utuskan kepada Muhammad Rasulullah daripada An-Najasyi ashamah. Salamun alayka ya Nabi Allah minallahi wa rahmatullahi wa barakatuh. Sejahteraan ke atas kau wahai Nabi Allah, yang layak kejahteraan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang layak untuk bagimu wahai Nabi Allah, serta rahmatnya dan barakahnya yang menyertaimu. Dan disebut oleh Raja Najasyi, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Amma ba'du, faqad balaghani kitabuk ya Rasulullah fima dzakarta min amri Isa fawarabbi samai wal ard inna Isa la yazidu ala ma dzakarta tafruqan innahu kama dzakartu wa qad arafna ma bu'ithtu bihi ilaina wa qad qarramna ibna ammik wa ashabah fashhad annaka rasulullah sadiqan musaddiqan wa qad bay'atuka wa bay'atu ibna ammik wa aslamtu ala yadayhi lillahi rabbil alamin. Tujuan dia hantar surat ni nak bagi tahu apa tuan-tuan? Nak bagi tahu dia masuk Islam. Dia sebut kepada Nabi Muhammad, telah sampai kepadaku perutusanmu wahai Rasulullah tentang apa yang kau sebutkan mengenai persoalan Isa. Maka demi Tuhan penguasa langit dan bumi, sesungguhnya Isa memang tidak lebih daripada apa yang kau sebutkan, dan dia memang seperti yang kau katakan. Kami juga telah tahu isi perutusan yang engkau kirimkan kepada kami. Kami telah mempertahankan anak bapa saudaramu, yakni Sayyidina Ja'far bin Abi Talib, dan sahabat-sahabatmu. Maka aku bersaksi bahawa engkau adalah Rasulullah dengan kesaksian yang benar. Lagi membenarkan, aku telah bersumpah setia kepadamu dan bersumpah setia kepada anak bapa saudaramu. Aku telah memeluk Islam di hadapannya, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan penguasa semesta alam. Ini disebut, dia balas surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk Islam di hadapan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dan disebut dalam kitab, setelah berapa lama dia meninggal dunia, Nabi sembahyang solat ghaib ke atas diri dia. Dan disebut An-Najasyi ini orang Islam, Raja Habasyah yang masuk Islam. Tuan-tuan, ni disebut bila mana jadi orang Islam, dia berjaga, beri penghormatan kepada orang Islam yang datang minta bantuan daripada negara Habasyah. Tuan-tuan, dia antara orang Islam yang masuk Islam di hadapan Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dia berjanji dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tidak akan menumpahkan darah, tidak akan menyerahkan delegasi hijrah yang diketuai oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib ni kepada pemuka-pemuka Quraisy yang datang menuntut untuk mereka. Nanti ni janji dia daripada Raja Najasyi. Dan tuan-tuan, nanti disebut dalam antara dialog yang masyhur lah yang disebut. Bila mana jadi orang Islam ni tuan-tuan, Nabi didik para sahabat. Antaranya yang disebut oleh Sayyidina Ja'far kepada Raja Najasyi, Ayyuhal Malik, wahai tuanku,
kunna qauman ahlu jahiliyah, kami dulu orang jahiliyah. Na'budul asnam, kami sembah berhala. Wa na'kulul maitah, kami makan bangkai. Wa na'til fawahish, kan kami melakukan perbuatan keji. Wa naqta'ul arham, kami putuskan silaturahim. Wa nusi'ul jiwar, dan kami menyakiti jiran. Wa ya'kulu minal qawiyyu ad-dha'if, orang yang kuat akan tindas orang yang lemah. Fakunna ala dhalik, kami buat semua benda tu, hatta ba'athallahu ilaina rasulan minna, sehinggalah diutus seorang rasul daripada kalangan kami yang betulkan kesilapan ini. Tuan-tuan, sehingga hari ini disebut oleh Ja'far bin Abi Talib, hari ini bila mana kami masuk Islam, kami lagi tidak tembah berhala, kami tidak lagi makan bangkai, kami tidak lagi melakukan dosa-dosa keji ini, dan kami akan menghubungkan silaturahim di antara adik-beradik kami dan saudara-saudara kami, dan kami tidak lagi menyakiti jiran kami, dan kami tidak akan orang lemah di kalangan orang kuat di kalangan kami tidak akan menindas orang yang lemah, sebaliknya orang lemah akan lebih disantuni. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi kami kepada kami. Tuan, kata Ja'far bin Abi Talib, Kata Ja'far bin Abi Talib, na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa afafahu. Kami ikut ajaran Nabi ni, kenapa? Kenapa kami kenal nasab keturunan dia. Orang yang baik-baik, Nabi ni orang baik. Susur galur keturunan yang baik. Wa sidqahu, dan kebenarannya dari perkataan dan perbuatannya. Wa amanatahu, dan amanahnya. Wa afafahu, dan kelembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fada'ana ila Allah, maka Nabi Muhammad ini mengajak kami kepada Allah. Linuwahhadu wa na'budahu, tujuannya mentauhidkan Allah dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa nakhla'u ma kunna na'budu nahnu wa aba'una min dunihi minal hijarati wal authan. Dan Nabi ini mengajak kami daripada menyembah apa yang telah disembah oleh datuk nenek moyang kami, daripada menyembah berhala, menyembah batu dan berhala, kepada menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Entah ni disebut oleh Ja'far bin Abi Talib. Antara perkara penting yang saya nak sebut pada tuan-tuan malam ini ialah tentang kalau kita jadi orang Islam, selain jaga Islam ni dengan baik, antara KPI penting yang kita kena buat sebagai orang Islam menutup kepada perbincangan hadis ini ialah yang pertama disebutkan kepada kita oleh sebagaimana kata Ja'far bin Abi Talib, kita orang Islam, jaga Islam ni dengan baik, akidah dan syariat Islam yang sahih dan benar. Entah ni jadi pegangan kita semua. Saya yang bercakap kena usaha untuk jadi orang Islam yang mempunyai akidah, orang yang Islam menjadi syariat Islam yang benar dan sahih. Kena pegang agama ini dengan baik dan sempurna. Kenapa tuan-tuan disebut kalau kita tak jadi orang Islam, wala'iyadzubillah, minta Allah pelihara Islam kita. Kenapa tuan-tuan disebut? Sebagaimana pernah ditanya kepada para ulama, adakah orang bukan Islam dapat ganjaran kebaikan dan pahala jika buat baik atas dunia? Kalau tak jadi orang Islam, bagaimanakah kebaikan ini nak buat berbanding dengan orang Islam? Perkara ini Allah sebut dalam surah Al-Furqan ayat 23. Entah, ni nak beritahu bahawa Islam ni perkara penting untuk kita orang Islam. Sebagaimana Allah sebut, wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faja'alnahu haba'an manthura. Entah, ni Allah sebut, dan kami tujukan perbicaraan, antara perbicaraan penting pada hari kiamat nanti, kata Allah akan melihat pekerjaan amal-amal yang dilakukan oleh manusia. Kalau jadi orang Islam, dia ada pahala. Sebaliknya orang kafir, apa yang mereka buat di dunia ni ibarat debu-debu yang berterbangan, tidak ada nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu penting jadi orang Islam. Dan itu kita kena seru orang bukan Islam masuk Islam. Kerana ramai orang Islam, orang bukan Islam yang baik-baik, buat baik, bagi duit, bagi sedekah dan sebagainya. Tapi kalau tak jadi orang Islam, sedekah yang mereka buat di dunia tidak ada nilai. Tuan-tuan, benda ini yang disebut dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Hadis daripada Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kafira idza 'amila hasanah ut'ima biha tu'matan minad dunya." Kata Nabi, sesungguhnya orang kafir jika dia melakukan amalan kebaikan, maka dia akan dibalas dengan kebaikan di dunia. Wa ammal mu'min fa inna Allah yaddakhiru lahu hasanatihi fil akhirah wa yu'qibuhu rizqan fid dunya ala ta'atihi. Orang kafir ni hanya dapat kebaikan di dunia saja, dibuat baik dengan orang. Tapi kata Nabi, orang beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membalas amalan kebaikannya di akhirat kelak dan menyediakan ganjaran rezeki di atas dunia kerana ketaatannya. Dan ini disebut dalam hadis Nabi yang lain, hadis Anas bin Malik, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yadhlimu mu'minan hasanatan." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi seorang mukmin yang membuat amalan kebaikan, yu'ta biha fid dunya wa yujza biha fil akhirah. Kata Nabi, orang yang beriman ini kebaikannya akan dibalas di dunia dan juga akan dibalas pada hari akhirat. Ni orang beriman. Kata Nabi, wa ammal kafiru fayut'amu bihasanati ma 'amila biha lillahi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takul lahu hasanatun yujza biha. Ini disebut oleh Nabi. Adapun orang kafir, mereka akan diberi ganjaran kebaikan di atas dunia terhadap perbuatan mereka, tetapi di hari akhirat kelak tiada ganjaran yang akan diberikan. Dah ni disebut Islam ini yang kita jadi pegangan agama kita ini juga betul-betul jaga baik-baik. Kalau kita buat baik, kita akan diberi ganjaran dengan agama yang kita jaga. Sebaliknya, orang kafir tidak akan dapat apa-apa dia pada hari akhirat, ibarat berdebu bertebangan. Dan menutup perbincangan hadis yang saya berkongsi baca dengan tuan-tuan ni, kita azan isyak dulu kan, nak terus ni? Sikit lagi. Sambung terus ni. Yang kedua tuan-tuan, sebagaimana kata Ja'far bin Abi Talib, antara perkara yang kita kena jaga selain akidah yang benar ialah memakan makanan yang halal. Dan ni perkara kedua lah. Selain bersembahyang, puasa, zakat, haji dan sebagainya tu, antara perkara yang kita kena jaga ialah makan makanan yang halal. Makan makanan yang halal juga merupakan satu perkara yang besar. Sebagaimana kata Nabi, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bi aw kama qala. Setiap benda yang tumbuh daripada perkara yang haram, setiap daging yang tumbuh dari perkara yang haram, maka api neraka yang lebih layak untuk membakar daging itu. Ini disebut. Kenapa tuan-tuan? Hari ini orang kita, sebab saya duk perhatilah, duk perhati orang tak peduli apa yang dia makan, sehingga tuan-tuan, orang sanggup masuk kedai orang bukan Islam nak makan, nampak sedap bau kari dia masuk. Kita tahu ayam yang dia masak tu dia ambil daripada mana, kita tak tahu. Contohlah ni benda yang paling kecil, benda yang ni paling kecil tuan-tuan. Kadang-kadang kita beli ayam pun kita tak tengok siapa yang sembelih. Sebab saya adalah beberapa orang kawan yang bagi tahu. Dan benda ni saya pernah sebut tuan-tuan. Orang yang buat sebuan, tengok ayam-ayam yang disembelih, yang diedarkan dalam pasaran di wilayah Palestin. Berapa orang Islam yang sembelih? Berapa ramai orang bukan Islam yang sembelih? Tuan-tuan, kerana syarat sembelihan yang sah di dalam syariat, dalam syarak ialah orang Islam yang sembelih dan menyebut nama Allah. Itu yang syarat-syarat sembelih. Kalau orang Nepal yang sembelih, ada dia sebut nama Allah. Tuan-tuan, kita bimbang dan takut kita makan ayam. Nanti kita sebut ayam sebab ramai orang makan ayam. Ayam mahal macam mana orang beli, tapi orang tak peduli siapa yang sembelih. Tuan-tuan, itu kita kena tahu, kena cek siapa sembelih. Dan jangan mudah-mudah nak beli. Nak masuk kedai makan, berhati-hati. Kadang-kadang guru saya kalau nak masuk makan, dia jarang makan ayam, jarang makan daging. Kalau nak cari yang betul-betul sahih, yang betul-betul dia yakin, dia boleh makan ikan lebih
Tak, ikan tak ada masalah. Sebab dia bukan kena sembelih makan. Tuan-tuan, di benda-benda yang kena sembelih ni, kalau tak memenuhi syarat, diberi syarat, kita disebut sebagaimana kata Ja'far bin Abi Talib, manusia yang kembali dalam zaman kejahilan, makan bangkai. Tuan-tuan, ni semua kena beringat-ingat dalam perkara ini. Dan kemudian ni kena bagi takut pada orang. Jangan mudah-mudah nak dalam bab soal makan. Jangan mempermudahkan, jangan ambil mudah dalam benda bab apa yang menyesuap dalam mulut kita ni. Takut, tuan-tuan, benda yang menakutkan. Dan perkara yang ketiga yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib ni ialah dalam kata-katanya kepada Raja Najasyi ialah, kami meninggalkan perkara keji, kami melakukan amalan yang mulia. Entah, ni disebutlah sebagaimana kita disuruh melakukan kebaikan, tak kira kita ni siapa. Sebagaimana Allah sebut fastabiqul khairat, berlumba-lumba buat baik. Hari ni tuan-tuan, orang berlumba-lumba buat jahat. Tuan-tuan, zaman kita duduk orang berlumba-lumba buat jahat. Berlumba-lumba nak menjadi orang yang pertama buat jahat. Kita sangat bimbang dan takut. Dan benda ni tuan-tuan, takut kita kembali kepada zaman kejahilan. Zaman sebelum kedatangannya Islam, manusia yang berlumba-lumba buat jahat. Mereka terkenal kerana kejahatan mereka. Dan kita orang Islam sepatutnya kita dikenali dengan kebaikan yang kita buat. Tak kira di mana posisi kita berada. Kita orang atas atau kita orang bawah. Kena usaha buat baik. Dan yang kedua tuan-tuan, menjadi orang yang melakukan amalan yang baik ni, orang yang menunjuk ke arah kebaikan. Ni benda yang sifat umum untuk kita semua. Kalau kita buat benda yang tunjuk, buat satu benda yang buruk, atau kita tak, orang kita ada kuasa, kita tak cakap benda tu tidak elok, tapi kita tidak bercakap, kita mencegah, takut-takut kita orang yang mengajak orang tu melakukan keburukan itu, kita akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan benda ini yang disebut oleh Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi. Yang keempat tuan-tuan, ini disebut antara perkara penting, perkara keempat dan kelima, iaitu hubungan dengan manusia. Tuan-tuan, silaturahim ni, hubungan kaum kerabat, orang yang ada pertalian darah dengan kita, adik-beradik kita. Kalau bergaduh, kena berbaik bersemula. Ni orang yang ada hubungan darah dengan kita, kaum kerabat. Yang kelima tuan-tuan, disebut jaga hubungan dengan orang yang tidak ada kaitan darah dengan kita, tapi orang yang berdekatan dengan kita, jiran kita. Berbuat baik dengan jiran kita. Tuan-tuan, ni benda yang disuruh, kerana benda ni disuruh oleh Nabi kepada para sahabat yang masuk Islam, jaga hubungan kejiranan dengan baik. Kerana berapa ramai orang yang menjadi orang yang menyakiti jirannya, membuat jirannya marah dengan dia, bermusuhan, bergaduh dengan jiran sendiri. Dan ini benda yang disebut oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib. Dan perkara keenam yang disebut kepada kita oleh Ja'far bin Abi Talib ialah, kita ni kalau kita ada orang yang kuat, kena mengasihi orang yang lemah. Kerana apa tuan-tuan? Orang yang lemah yang ada di kalangan kita perlu disantuni. Kerana rahmat Allah bersama dengan orang-orang yang lemah. Kalau kita menzalimi orang yang lemah di kalangan kita, rahmat itu akan ditarik. Itu sih bimbang dan takut. Kenapa tuan-tuan? Orang yang susah ni, orang yang susah ada dengan kita ni, orang yang dengan asbab mereka turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menzalimi mereka, boleh jadi rahmat daripada Allah, kasih sayang Allah akan ditarik daripada di bumi yang sedang kita duduk ini. Kerana tuan-tuan, ini perkara yang disebut oleh Nabi SAW. Dan disebut tuan-tuan, kerana orang yang lemah, doa mereka tidak ada hijab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, apa benda yang perlu kita jaga, sebagaimana yang disebut oleh Sayyidina Ja'far bin Abi Talib kepada Raja Najasyi, ialah berkaitan dengan keseluruhan kepada urusan ialah Islam. Ra'sul amri al-Islam. Islam ni kepala bagi segala urusan. Dan kepala bagi segala urusan. Kena jaga sungguh-sungguh Islam ini. Islam ni ibarat kepala. Bagaimana kita tengok orang yang berjalan tanpa kepala. Dan
Orang Islam kalau dia tak jaga agama dengan baik, ibarat orang yang tidak berkepala. Bagaimana orang nak kenal dia sebagai Islam kalau dia tak jaga agama dengan baik? Kerana berapa ramai di kalangan kita orang manusia hari ini yang kita tak pasti dia tu orang Islam atau tidak. Kenapa? Image syiar sebagai orang Islam tu tidak dijaga dengan baik. Cara berpakaian, cara berakhlak, cara bercakap, cara melakukan perbuatan, cara berjanji, macam benda-benda tu kan tidak menggambarkan orang Islam. Akhirnya orang Islam akan pandang rendah, orang bukan Islam akan pandang rendah dengan orang Islam, dan orang Islam sendiri tidak suka kepada orang Islam sama-sama orang Islam pun tidak ada kasih sayang dan sebagainya. Dan benda ni yang kita kena sebut berulang-ulang kali, terutamanya zaman yang sedang kita berada ini. Mudah-mudahan baik pada saya menyampaikan, baik juga kepada tuan-tuan yang mendengarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri kita kefahaman agama yang baik. Mudah-mudahan dapat kita jaga agama ini dengan baik dan sempurna. Kerana inilah satu-satunya jalan untuk mendapat redha Allah Subhanahu wa taala pada hari akhirat. Hatta hin wa kullu hin wa nastaudi'ukumullah. Subhanakallah bihamdihi, subhanakallah bihamdika, nashhadu wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ja'al jama'na hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.